وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz pengurusi majlis kita pada malam ini yang berusaha Tuan Ketua SMK Sultan Abdul Halim, penolong kanan co-curriculum, rakan-rakan guru, seterusnya anak-anak para pelajar yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majlis ceramah pada malam ini sempena kehadiran tahun baru Hijrah 1444 Hijrah yang akan tiba beberapa hari sahaja lagi, iaitu insya-Allah hari Sabtu ni kita akan masuk ke tahun yang seterusnya, lah tahun 1443, kemudian kita akan masuk 1444 Hijrah insya-Allah. Tahukah anak-anak semua bagaimana boleh terjadinya ataupun wujudnya takwim kalender hijrah Islam? Sebelum ni tak ada. Nah, lah maknanya sampai tarikh lah ni kalender hijrah ni ada dalam lebih kurang, cuba tolak Ustaz, 1444 tolak 16 tahun. Kalau tak boleh jawab, malu jenan, malu nak tak muka tak mana dia kan. Berapa? 1428. Kerana wujud kalender ni lebih kurang macam tu lah, 1428 tahun yang lalu, kira-kira pada tahun yang ke-16 Hijrah baru wujud kalender ni, iaitu di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Nabi tak ada kalender hijrah. Zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tak ada kalender hijrah. Orang Arab dulu, kalau mereka nak mengingat peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum daripada zaman mereka dulu, mereka akan jadikan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah tu berlaku untuk dipecap bila peristiwa tu berlaku. Sebab itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila orang tanya bila Nabi dilahirkan, Amul Fil, pada tahun gajah. Orang Arab bila sebut tahun gajah, semua mereka tahu ada satu peristiwa besar, iaitu peristiwa Raja Abraha memimpin lebih kurang 13 ekor kalau tak salah Ustaz, gajah besar, gajah Afrika, bawa mai daripada Yaman, yang asalnya dibawa daripada benua Afrika, sebab sebelah sana tu Afrika, negara Habsyah ataupun hari ini dikenal dengan nama negara Ethiopia. Ethiopia sebelah sana tu dibawa daripada sana ke bumi Arab. Jadi gajah-gajah ni dibawa oleh Raja Abraha dengan niat untuk memusnahkan Kaabah. Kerana dia sakit hati. Raja Abraha ni dia nak jadikan negara Yaman ataupun ibu kota Sana'a sebagai ibu kota yang tiada tandingannya. Lalu dia pun bina satu Kaabah di sana. Nama Kaabah tersebut Hulais. Bulat bentuk dia, sampai lah dah. Kalau kamu Google, carilah dalam
dalam YouTube kamu akan jumpa. Sampailah ada adalah tempat orang buang sampah ya. Jadi bila dia buat Kaabah ni dengan harapan orang Arab akan datang untuk berniaga di negara dia, tiba-tiba orang Arab tak datang. Dia sakit hati. Kebetulan pula ada dua orang Ahlun Nasa. Ahlun Nasa ni ialah orang-orang Arab Quraisy yang sangat kuat ibadatnya, yang sangat menyanjung tinggi Kaabah. Depa bila dengar Abraha buat Kaabah lain, depa marah. Lalu depa buat apa? Depa, orang Kedah kata buang ayam besar. Depa ambil najis depa baling dalam Kaabah yang dibina oleh Abraha. Menyebabkan Abraha marah, potong dia punya Kaabah yang dia bina tersebut. Lalu Abraha pimpin angkatan tentera dia nak pergi musnahkan Kaabah, sebab orang Arab tetap pergi Kaabah. Tiap-tiap tahun orang tak mai ke Yaman, orang tetap pergi Kaabah. Pasal Kaabah mereka tahu dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka akan pergi Kaabah untuk mengerjakan ibadat haji dan juga mengerjakan ibadat umrah. Jadi tak ada cara lain. Kalau nak jadikan kota Yaman sebagai tempat tumpuan semua bangsa Arab yang ada di Jazirah Arabia, mesti musnahkan Kaabah. Lalu dia pun pimpinlah tentera tersebut melalui jauh perjalanan dia sehingga akhirnya dia sampai ke Kaabah. Dan tahun tu Allah Subhanahu wa taala musnahkan tentera bergajah ni di hadapan orang-orang Arab Quraisy, Abdul Muttalib dan sebagainya. Dia tengok. Jadi peristiwa ni peristiwa besar. 50 hari atau 55 hari selepas peristiwa ini lahirlah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Arab dia guna peristiwa-peristiwa macam ni lah nak ingat Nabi lahir bila. Tahun tak ada. Depa hanya ada bulan Muharram, ada tu. Bulan Safar. Lagi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, sampailah bulan Zulhijjah. Bulan ni dah ada dah. Daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam lagi ada dah bulan-bulan yang kita panggil sebagai bulan Islam lah ni. Tapi tahun tak ada. Tahun tak ada. Jadi nak menentukan Muharram mana? Kalau Safar mana? Susah. Di zaman Nabi SAW tak berapa perlu lagi lah. Cuma boleh tahu ni bulan ini berlaku bulan apa, bulan Muharram ke bulan Safar. Tetapi bila tiba zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ni dia memerintah daripada tahun yang ke 13 Hijrah sehingga tahun yang ke 25 Hijrah. 13 sampai tahun 25. Sayyidina Abu Bakar daripada tahun 11 sehingga tahun ke-13. Disambung oleh Sayyidina Umar daripada tahun ke-13 sampai 23, 10 tahun. Minta maaf Ustaz silap. Sampai tahun 23. Dan di zaman dia naik-naik jadi khalifah. Ketika itu Abu Bakar telah berjaya menundukkan golongan murtad, golongan nabi-nabi palsu, golongan yang enggan membayar zakat. Maknanya isu dalaman negara dah selesai. Jadi pada masa itu Sayyidina Umar menumpukan urusan untuk menyebarluaskan lagi ajaran Islam keluar daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Sebab itulah zaman Sayyidina Umar ni, kalau ada anak adik-adik baca dalam sejarah, kita akan tengok semua negara-negara besar, Empire Parsi jatuh ke tangan umat Islam di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, menjatuhkan kerajaan Sasaniyah di Parsi. Istana Putih milik Raja Parsi jatuh di tangan Sayyidina Umar. Ketua Turus angkatan tentera pada ketika itu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Mesir ditawan oleh umat Islam di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab di bawah pimpinan Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar juga. Palestin jatuh ke tangan umat Islam, Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam juga di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan sebahagian besar negara-negara yang di bawah kekuasaan Rom tunduk
di bawah pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi oleh kerana negara Islam makin lama makin besar, makin lama makin luas, maka sebagai seorang khalifah yang memerintah pada ketika itu, dia mesti kena tulis surat arahan, takliman kepada pegawai-pegawai dia, kepada umat Islam yang berada di negara-negara yang telah pun ditawan oleh umat Islam. Mereka pun menteri-menteri besar, gubernur-gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Umar pun ada benda tertentu dia nak tulis surat, dia kena hantar surat kepada khalifah. Jadi bila tulis surat, lah kita tulis surat ada tarikh tak? Ada kan? Tapi masa tu tak ada tarikh, yang ada bulan dia. Sebut bulan Muharram, bulan Safar, bulan Zulhijjah. Kadang-kadang surat ni daripada satu tempat nak sampai ke satu tempat ni lama pun nak sampai. Jadi menyebabkan para sahabat yang memerintah negara-negara Islam bila sampai sesuatu surat, kadang-kadang mereka keliru. Safar ni safar bila? Safar tahun ni ke kira safar tahun lepas? Sebab safar berulang, tapi tahun tidak ada. Menyebabkan kekeliruan. Kalau tengok surat lama pula, kita akan lu ni bila tu? Kita senang kan kalau ni kita tengok kan. Ni surat ni tahun 2011. Yang ni tahun surat 2013. Tapi bila tak ada tahun, susah dah. Dia akan menyebabkan kekeliruan kepada surat-surat arahan yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar dan juga surat yang diterima oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu daripada gubernur-gubernur yang dilantik oleh beliau. Jadi pada ketika itulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat di mesyuarat, bincang. Lah perlu kita kena tahu hak ni bila. Kita kena ada kalender sendiri, kalender umat Islam sendiri. Tak boleh pakai dah orang lain. Kalau ikut kebiasaan orang Arab, tak tahu bila. Jadi pada masa tu macam-macam cadanganlah diberikan oleh para sahabat. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pakat-pakat utarakan cadangan. Kita kira tahun 1 dalam kalender Islam ni ialah tarikh kelahiran Nabi, Amul Fil. Kita kira yang tu. Tapi nak kira daripada Amul Fil sampai Nabi wafat dah 40 berapa puluh tahun. Nabi lahir 63 tahun dah. Campur dengan 16 tahun pada ketika itu dah 70 80. Susah nak ingat. Ada yang mencadangkan pada ketika itu kita ambil tarikh Nabi wafat sebagai tahun 1 kalender Islam. Ada yang mencadangkan peristiwa lain sebagai tahun 1 Islam. Jadi akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bangun mencadangkan tahun berlakunya peristiwa hijrah, iaitu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang mengubah landscape umat Islam. Daripada dahulunya mereka dicemuh, mereka dihina oleh orang lain, tapi dengan berlakunya peristiwa hijrah, umat Islam dimuliakan. Umat Islam ada negara, dihormati, ada kepimpinan. Akhirnya daripada setahun ke setahun, bermula daripada peristiwa hijrah tu, umat Islam berjaya mencapai kegemilangan, menang perang Badar, kemudian berlaku perang Uhud, menang perang Khandaq dan sebagainya lah. Jadi akhirnya cadangan Sayyidina Ali inilah mendapat persetujuan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk dijadikan sebagai asas tahun 1 Islam. Peristiwa apa? Peristiwa hijrah. Semua setuju. Lepas tu nak kira bulan 1 bulan apa? Nak kira bulan Zulhijjah ke bulan Ramadan? Kalau kamu lah diberi peluang untuk bagi cadangan, kita nak kira hak yang bulan 1 tu bulan apa? Sebab bukan ada bulan 1 bulan 2. Bukan mesti bulan Muharram tu bulan 1 lah kita jadikan bulan Muharram tu sebagai bulan 1. Dulu tak ada. Tak ada, hak mula tak ada. Kita nak kira bulan mana? Jadi akhirnya bincang pula, mesyuarat pula. Bincang punya bincang, akhirnya Sayyidina Umar setuju untuk menerima pandangan kita kira bulan Muharram. Kenapa? Umat Islam baru selesai mengerjakan ibadat yang paling besar, iaitu ibadat haji. Kan jemaah haji baru balik kan?
ayah kamu yang pergi buat ibadah haji, bapa saudara kamu yang baru balik daripada Mekah ni, baru balik lah ni. Kawan Ustaz pun balik kemarin. Jadi baru balik ibadah haji, balik-balik tu bermulalah tahun yang pertama. Mereka setuju kita jadikan tahun yang ke-17 selepas berlaku penghijrahan Nabi SAW daripada Madinah Al-Munawwarah, kira bulan Muharram tahun depan, iaitu tahun 17. Masa depan mesyuarat tu tahun ke-16. Masuk tahun 17 tu, tahun tu dikira sebagai tahun yang ke-17 yang pertama. Nombor satu kira-kira yang tahun, pada tahun tu tahun yang ke-17. Itulah sedikit sejarah untuk kita kenali bagaimana bermulanya adanya kalender hijrah ni. Kita panggil kalender hijrah, kalender Islam. Orang Islam pakai yang tu. Tapi lah kita pakai. Bukan kita orang Islam ke di Malaysia ni. Pasal apa kita tak mau pakai? Pelik juga kita orang Islam ni kan. Orang Islam ni dia suka bangga dengan hak orang lain. Hak dia berasa leket. Ustaz cerita kat kamu sikit lah kan, bila cerita hijrah ni kan. Tahun sebelum Covid dulu lah, Ustaz ingat dalam tahun 2018 gitu. Ustaz tahun 2016 Ustaz pergi ke Jepun. Ada satu rombongan undangan daripada Kementerian Luar Jepun. Kami pilih melawat di Jepun tu. Kemudian kami pergi ke satu universiti pengajian dia bahasa semua. Ustaz lupa nama universiti itu. Jadi di universiti itu ada pelbagai fakulti, semua bahasa belaka. Fakulti bahasa Inggeris, fakulti bahasa Itali, bahasa Perancis, bahasa Thailand, bahasa macam-macam bahasa, termasuklah bahasa Melayu. Orang Jepun, mereka belajar bahasa ni tujuan mereka nak berniaga, nak berniaga, nak bisnes. Dan kalau kita pergi nak berniaga di China, tak erti cakap Cina susah. Tapi kalau kita tahu bahasa Cina, mudah tak kita nak berniaga di sana. Jadi orang Jepun belajar bahasa untuk tujuan bisnes. Bila Ustaz pergi ke sana, fakulti yang paling orang tak minat sekali bahasa Melayu. Orang Jepun tak minat. Bahasa lain ni, kalau bahasa Indonesia pun dekat dengan tu. Ramai pelajar-pelajar Jepun nak pergi belajar bahasa Indonesia. Sebab mereka boleh pergi kerja di negara Indonesia. Bahasa Perancis, bahasa Turki ramai. Tapi bahasa Melayu ni ada dalam 40-50 orang yang satu kelas. Tu yang mereka ada pun. Kami pun masuk lah. Lepas tu, sebelum Ustaz cerita apa yang mereka cerita kat Ustaz ni, tahun depan kami bila ada hubungan dengan pensyarah di sana, orang Melayu kita, Puan Faridah nama dia. Profesor Dr. Faridah, orang Selangor tapi dia duduk di sana lama dah. Jadi dia duduk mengajar bahasa Melayu. Tahun depan dia bawa pelajar-pelajar dia ke Malaysia, dan kami alhamdulillah Ustaz dengan Persatuan Ulama Kedah dan juga dengan Yayasan Amal Malaysia Cawangan Negeri Kedah, Ustaz Timbalan Pengurusi, ada dua-dua persatuan ni. Jadi bila mereka mai, kita sambutlah pelajar-pelajar, kita buat program anak angkat. Ustaz ada banyak orang anak angkat Jepun, segak-segak kalau kamu nak boleh. Baru ni hak dapat nombor 3 hak pertandingan pidato bahasa Melayu yang dibuat di Johor tu. Anak angkat Ustaz Hana Takashiki nama dia. Apa cari nama dia? Memang comel lah. Jepun. Bagus. Kita harap dia masuk Islam lah. Pakai tudung mau puasa pun puasa dah, cuma tak dapat hidayah lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Jepun belajar ni tujuan dia nak bisnes. Sebab dia suka berniaga kan. Mereka main sini, Ustaz tengok sikap orang-orang kita. Mereka main ke sini ni dengan tujuan nak mendalami bahasa Melayu, nak bercakap bahasa Melayu. Jadi bila main sini, Ustaz bawa lah. Bila duduk kampung memang cakap Melayu lah dengan orang kampung apa semua. Tapi bila pergi ke Universiti Utara Malaysia, pelajar-pelajar yang sambut tu tahu mereka ni pelajar jurusan bahasa Melayu di Jepun, datang sini dalam lebih kurang 2-3 minggu nak bagi rasa suasana kemelayuan, nak belajar bahasa Melayu. Tapi pelajar kita jumpa dengan Jepun nak cakap Melayu, dia cakap bahasa Inggeris.
Jepun tu cakap Melayu, dia cakap bahasa Inggeris. Sampai Puan Faridah ni terpaksa tegur mereka. Ni mereka ni mai nak mengaji bahasa Melayu. Yang hampa tu cakap orang putih buat apa? Mereka cakap orang putih juga. Serabut. Sampai Puan Faridah tu lepas ni tak mau pergi dah UUM. Nak kena mai sini, you know. Kita bawa mai sini nanti insya-Allah. Kalau ustaz bawa pergi tengok. Jadi Puan Faridah kata, inilah masalah orang Melayu kita. Yang menyebabkan kami di Jepun, orang Melayu, orang Jepun tak mau belajar bahasa Melayu. Sikit sangat mau belajar bahasa Melayu. Sebabnya, mereka kata macam ni. Mereka kata, bahasa Melayu ni tak payah belajar. Kalau kita pergi ke Malaysia, orang Malaysia tak akan cakap Melayu dengan kita. Mereka akan cakap bahasa Inggeris. Jadi apa perlu kita pergi susah-susah belajar bahasa Melayu, sedangkan bila kita main berurusan bisnes kita di sana nanti, orang Melayu tak akan cakap bahasa Melayu, dia akan cakap bahasa Inggeris. Berbeza dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain, kalau Thailand, jangan harap mereka nak cakap Inggeris dengan kita. Mereka nak cakap bahasa mereka. Orang Indonesia pun macam tu. Dia akan cakap bahasa Indonesia. Pergi ke Perancis, pergi ke Turki, menyebabkan orang Jepun terpaksa untuk tujuan bisnes mereka, mereka terpaksa belajar bahasa-bahasa dunia yang lain. Tapi bahasa Melayu mereka tak payah mengaji pun tak apa. Pasal orang Melayu tak suka cakap bahasa dia. Malah kali bahasa kita ditinggalkan sikit. Jadi ustaz bila dengar Puan Faridah kata betul juga. Betul ya? Jadi kita sebenarnya kena ada rasa bangga dengan bahasa kita. Cakap bahasa kita. Kalau nak belajar bahasa Inggeris, biar bahasa Inggeris betul-betul Inggeris lah. Ini campur rojak datang apa, tak tahu kan? Kan pasal orang Melayu kalau cakap bahasa Melayu kan, dia campur Inggeris lah. Ustaz pergi sana, tahu, kami pergi kan, jumpa dengan timbalan Menteri Luar Jepun. Dia mai duduk depan kita. Dia belajar di negara Inggeris. Tapi dia bercakap dengan kami, dia bercakap bahasa Jepun. Ada penterjemah pula. Ada orang terjemah dalam bahasa Indonesia. Dia terjemah dalam bahasa Melayu. Dia cakap Jepun. Betul. Walaupun dia boleh cakap Inggeris, dia tak cakap Inggeris. Dia cakap bahasa Jepun dia. Ni satu perkara yang kita orang Melayu perlu belajar juga lah. Biarlah ada kita rasa bangga sikit dengan bangsa kita, dengan budaya kita, agama kita. Bulan Islam pun tak mau guna. Okey, ustaz tanya kamu satu soalan. Siapa boleh bagi tahu ustaz bulan-bulan yang dipanggil sebagai Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram? Ustaz tunjuk boleh tak? Pernah dengar tak bulan-bulan haram? Pernah dah. Okey abang, cuba sebut kat ustaz, bulan-bulan haram ni bulan apa? Cuba sebut. Bulan Ramadan, lagi Muharram, hak lain lupa. Okey, abang hak berkacamata belakang, hak handsome. Bulan haram ada berapa? Balik tu baju dia nak color apa nak abang tahu? Hak belakang baju oranye ni. Kamu bagi tahu bilangannya berapa bulan haram? 4. Betul. Cuba bilang tengok. Ramadan. Betul. Lagi. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Anda yakin dengan jawapan anda? Okey, ustaz bilanglah. Dekat hampir tepat dah tu. Okey ya? Dalam Islam ni Allah sebut dalam Quran ni, ada dalam 12 bulan ni ada dipanggil bulan-bulan haram. Bulan haram tu makna dia bulan mulia. Bukan haram tak boleh buat.
Haram dengan makna bulan-bulan mulia. Macam kita kata Baitullahil Haram, rumah Allah, Kaabah, Al-Haram. Al-Haram tu makna dia yang mulia. Bila bulan pun, bulan haram, makna dia ialah bulan mulia. Ada 4. 1 bulan Rejab, 2 bulan Zulqa'dah, 3 bulan Zulhijjah, 4 bulan Muharram. Ni bulan-bulan dia panggil Al-Ashhurul Hurum. Sekali lagi Ustaz bilang, 1 bulan Rejab, 2 bulan Zulqa'dah, 3 bulan Zulhijjah yang kita sedang berada di dalamnya, dan yang keempatnya ialah bulan Muharram. Dia 4 bulan ni. Ni bulan-bulan mulia. Mulia lagu mana bulan-bulan ni yang kamu tahu? Allah sebut dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fadzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahul azim. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, Allah sebut dalam ayat ni, Allah dah tetap dah, semasa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi lagi dulu ni, setahun ada 12 bulan. Dalam 14 bulan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih ada 4 bulan yang Allah anggap bulan-bulan ni sebagai bulan mulia. Allah nak kita umat Islam memuliakan bulan-bulan yang 4 ini, melebihi bulan-bulan yang lain. Iaitu bulan yang kita bilang tadi lah, Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan bulan-bulan yang 4 ini? Allah kata fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu, bila kamu berada dalam 4 bulan tadi ini, jangan kamu zalimi diri kamu dalam bulan-bulan ini. Apa makna tak boleh zalim diri kamu dalam bulan-bulan ni? Jangan buat dosa. Salah satu maknanya, jangan buat sebarang dosa dalam bulan-bulan ini. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir dia, Imam Qurtubi kata, siapa yang buat dosa dalam 4 bulan yang dipanggil sebagai Al-Ashhurul Hurum ini, dosa mereka akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat dosa bulan lain, berdosa juga, tapi Allah tak lipat gandakan balasan. Tapi kalau kita buat dosa lah petang tadi ni bulan Zulhijjah, esok kita buat dosa, ni 3 bulan. Daripada bulan apa? Zulqa'dah sampai habis bulan Muharram, siapa buat apa-apa dosa, dosa dia akan dibesarkan, akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, kerana dia telah mencemarkan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala minta dia muliakan. Jadi kita umat Islam sebenarnya, untuk pengetahuan anak-anak sekalian, Allah Ta'ala nak bagi jadi manusia ni baik. Tujuan agama kita ni, semua ajaran agama kita nak bagi jadi kita ni orang baik. Tak mau kita buat sebarang dosa, maksiat, jenayah dan sebagainya. Tak boleh buat, nak bagi jadi baik. Dari macam-macam cara Allah Subhanahu wa ta'ala buat. Di antaranya Allah adakan bulan-bulan yang mulia seperti 4 bulan ni, Rejab. Orang Islam kalau dia sedang, masuk Rejab lah ni, aku nak buat dosa, tak berani. Pasal apa? Pasal dosa dia akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kecil lah, tapi besar di sisi Allah Ta'ala esok. Kena hukum teruk esok di hari akhirat kelak. Dia buat terkejut esok ni di akhirat ni. Ni pasal apa besar lah ni? Awak tulis banyak ni pasal apa ni? Tak tahu. Orang Islam melupakan adat dan budaya umat Islam. Sampai bulan-bulan mulia pun, bukan kata nak muliakan bulan tersebut,
tahu benda bulan tu. Punca dia pasal apa? Pasal kita tinggalkan beramal dengan bulan-bulan Islam. Apa saja ajaran Islam, walaupun orang pandang Allah pakailah tahun Masihi pun tak apa, sama juga. Dah, tak sama. Kita kena guna yang Islam. Bila kita guna bulan-bulan Islam, kita kena, oh ni bulan Zulqa'dah. Tapi kita bukan ingat sangat kan bulan-bulan Hijrah. Kalau tanya ni berapa hari bulan, tak tahu ni? Tak tahu. Pasal kita tak guna. Kita rasa tak perlu pun pada penggunaan bulan-bulan Islam. Padahalnya nak membentuk peribadi umat Islam, penggunaan bulan-bulan Islam ini sangat penting. Bahawa orang Islam masuk bulan Zulqa'dah, dia tak berani buat dosa. Masuk bulan Zulhijjah, tak berani sebab masih lagi dalam bulan haram. Bulan Muharram, tak boleh buat dosa lagi. Dia nak buat dosa, rasa bersalah. Tapi kamu rasa tak bersalah duk buat dosa dalam bulan Muharram? Tak rasa apa, rasanya biasa. Pasal kita tidak ambil berat tentang adanya bulan-bulan Islam yang Allah jadikan bulan-bulan ni nak bagi jadi kita baiklah. Kita tak berani buat dosa. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala sambung lagi, kama yudha'ifu thawab bil amali salih. Begitu juga bila kita berada dalam bulan-bulan mulia ni, pahala amalan kebajikan yang kita buat akan digandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kamu dengar ceramah malam ni, pahala dia tak sama dengan yang kamu dengar pada bulan Syawal. Tak sama dengan yang kamu dengar pada bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Bulan ni besar lagi sebab bulan ni Allah kata minha arba'atun hurum. Jadi ada macam Ramadan lah. Masalah kita orang Melayu di Malaysia ni, kita hanya muliakan kedatangan bulan Ramadan ya. Tak, Ramadan kita rasa tak kemuliaan Ramadan? Kita rasa kita akan melipat gandakan amal ibadat kita. Kita nak buat dosa pun, orang kata apa, kata, ni bulan puasa ni. Kan, orang tua-tua tegur kita macam tu kan. Kita pun rasa, uish, tak boleh ni bulan Ramadan. Tak apalah, kita pun jadi baik sepanjang Ramadan. Padahalnya bukan Ramadan saja. Selepas Ramadan datang 3 bulan berturut-turut nak menjadikan kita manusia yang baik. Kalaulah kita berjaya anak-anak semua di Malaysia ni lah, di kalangan umat Islam ni, kita kembalikan penggunaan bulan-bulan Islam ni sebagai trust dalam negara kita. Orang Islam semua menghormati kedatangan bulan-bulan ni. Dia tahu, oh ni bulan Zulqa'dah, ni bulan Rajab. Sebab digunakan. Maka insya-Allah kalau kita ada anak-anak kita akan jadi baik. Pelajar, ngetua akan buat pengumuman. Ustaz-ustaz akan abang, ni esok dah nak masuk, 2 minggu lagi akan masuk bulan Zulqa'dah. Nak masuk Rajab, depa pesan ni nak masuk dah bulan haram ni, bulan mulia. Kalau kita buat dosa, dosa kita akan digandakan. Kita buat kebajikan, pahala kita akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Automatik ia menjadi satu kaedah, satu cara nak bagi jadi manusia baik. Tapi kita tak mau guna. Orang kita lebih suka hak orang daripada guna hak yang kita. Pelik orang Melayu kita. Dia tak bangga dengan produk dia sendiri. Bak tu pergi gunting rambut pun kedai Hindu. Kan? Kalau kedai Melayu ni berasa tak kelas. Kedai Hindu, aku pergi kedai mama kan. Dia pegang ludah kepala hamba sekali. Bawa lega kan. Dia suka. Pasal apa tu? Heran lah ya. Tapi Ustaz nak kata Ustaz pun Melayu juga. Jadi kita kena ubah. Kita kena kembalikan rasa kebanggaan kita kepada produk agama kita. Dari sudut undang-undang macam tu juga. Kita lebih suka undang-undang hak bukan orang Islam punya. Hak orang Islam kita rasa, oh tak boleh, bahaya, ni zalim ni dah lapuk. Hak Islam kita rasa tak elok. Kita rasa hak orang yang elok. Pasal apa kita bermentaliti macam tu umat Islam? Jangan. Jadi kita kena ubah. Dan sebenarnya satu kepelekan jugalah. Kalau cuba kamu fikir, kalaulah satu orang dia kerja bomba. Tapi dia tak mau pakai baju bomba, dia nak pakai baju nurse. Ada satu orang pula dia kerja apa? Polis. Tapi nak pakai baju jaga.
Patutnya bila kita jadi orang Islam, kita kena pakai pakaian kita lah. Kita kena suka dengan tempat kita berada. Tapi oleh kerana kita dijajah pemikiran kita, menyebabkan kita tak bangga lagi dengan agama kita, dengan adat budaya umat Islam, orang Melayu kita pun tak mau dah. Yang kita agama hak bangsa pun kita tak berapa minat dah. Mujurlah ada filem Mak Kilau kan, wakak pakai baju pakai tengkolok, wakak wak kerih rata pergi sana sini, wakak berpantun. Oh, jadi bangga balik kan. Okeylah anak-anak semua, Ustaz banyak cakap malam ni kan, tak cerita bab hijrah kepada kamu semua. Sikitlah Ustaz nak cerita, tak banyak lah, dah masuk insya-Allah kan. Jadi alhamdulillah, tiap-tiap tahun adanya bulan Muharram yang telah dipersetujui oleh Saidina Umar untuk menjadikan bulan Muharram itu sebagai bulan satu, sebagai bulan satu dalam kalender umat Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sebab itu untuk pengetahuan kita semua, peristiwa hijrah yang sebenarnya bukan berlaku pada bulan Muharram. Nabi kita SAW berhijrah daripada Mekah ni pada tarikh 26 hari bulan Safar. 26 Safar Nabi keluar daripada rumah Nabi SAW malam tu. Siang tu 26 hari bulan pagi, orang-orang Quraisy bermesyuarat di Darun Nadwah. Mereka buat keputusan untuk membunuh Nabi SAW dengan menggunakan khidmat 11 orang pemuda Quraisy dari pelbagai kabilah. Ada kabilah Bani Adi, ada kabilah Bani Makhzum, ada kabilah Bani Jumah, ada kabilah Bani Hashim pun ada. Diambil setiap seorang ada 11 orang untuk membunuh Nabi SAW. Dengan perkiraan bahawa bila dia bunuh Nabi, orang Arab ni dia ada satu semangat, dia panggil Tha'rul Jahiliyah. Dia semangat cintakan bangsa dia, kabilah dia, walaupun bukan agama sama dengan dia. Kalau hanya satu orang pergi bunuh Nabi Muhammad SAW, nanti Bani Hashim akan tuntut bela, dia akan serang Bani Makhzum. Jadi kalau semua kabilah terlibat, Bani Makhzum ada Abu Jahal, Bani Adi ada, Bani Saham ada, semua ada orang tu. Jadi bila tahu Nabi dibunuh, bagi mereka nanti Bani Hashim tak mampu nak tuntut bela, sebab dia terpaksa berhadapan dengan semua kabilah-kabilah Quraisy yang lain. Mereka kata inilah cadangan yang paling baik. Mereka pun bersetuju untuk bunuh Nabi SAW malam tersebut. Tengah hari itu barulah Nabi SAW mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah meninggalkan bumi Mekah menuju ke Madinah. Sahabat pergi dah. Sahabat-sahabat pakai pergi dah. Nabi pun tengah hari itu keluarlah daripada rumah Nabi SAW, pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rumah Nabi ni kalau kamu pergi Mekah esok, nanti pergi lah. Esok ada duit, esok ni semua bakal-bakal orang-orang besar-besar di negara kita ni, di sekolah ni, insya-Allah esok ni pergilah Mekah. Bila pergi Mekah, study dulu tang mana rumah Nabi, tang mana rumah Abu Bakar As-Siddiq. Baru bila kita pergi tu seronok, kita tahu oh ni rumah Khadijah dulu kan, tang ni rumah Nabi SAW lahir. Rumah Abu Bakar ni dekat dengan Kentucky lah ni, KFC. Kena pusing jauh, kita tengok oh tang ni. Pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagi tahu kat Abu Bakar bahawa Allah Subhanahu wa taala telah izinkan mereka untuk berhijrah. Dan mereka pun atur strategi lah, malam tu nak berhijrah meninggalkan bumi Makkah, nak menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Pakat semua. Abu Bakar kata aku belilah 2 ekor unta. Malam tu dia pun keluar. Nabi balik rumah dulu, suruh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidur di tempat tidur dia. Dan peristiwa itu benar, bukan seperti mana yang dipertikai oleh sesetengah tokoh di Malaysia ni. Sayyidina Ali tidur tempat tidur Nabi SAW. Tengah malam Nabi pun keluar. Nabi keluar, dia duduk tunggu keliling rumah Nabi SAW. Akhirnya Allah lepaskan Nabi malam 27. Malam 27 semalam, 28 malam 29, 3 malam Nabi SAW
berada dalam gua Thawr. Duduk dalam tu 3 malam. Jadi bila duduk dalam gua 3 malam, nak dengar harapan perancangan Nabi SAW, mana orang-orang Quraisy ni depa dah cari Nabi. Depa dah putus asa dah 3 hari dah. Dan Nabi bukan keluar kelaluan orang Quraisy, Nabi patah balik ke Yaman. Patah balik ke Yaman. Kalau kata macam ni lah contohnya, kita lah ni duduk di Jitra ni, kita nak pi ke Kuala Lumpur. Jadi laluan kita mana? Itulah Lebuh Raya tu lah kan. Lebuh Raya tu. Nabi tak pi kot tu. Nabi pi duduk di Kangak Sat. Patah balik duduk Kangak 2-3 malam. Dekat air tak lah sampai jauh tu. Dalam 4-5 km Nabi duduk situ. Jadi orang Quraisy pakat cari di jalan lah. Dah Nabi hilang malam tersebut. Cari tak ada. Nabi duduk dalam gua tu. Cukup 3 malam. Dah tenang dah Mekah pada ketika tu. Mereka pun putus asa dah. Barangkali Nabi dah sampai jauh dah daripada, sampai dekat dah dengan Madinah Al-Munawwarah. Nabi baru turun daripada Gua Thawr tadi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka 4 orang menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Tak ikut laluan biasa, tapi ikut laluan tepi pantai. Pada tarikh 1 hari bulan Rabiul Awal, bermulalah hijrah pada tarikh 1 hari bulan Rabiul Awal. Nabi pun jalanlah dengan Abu Bakar As-Siddiq, lalu Qudaib, lalu beberapa tempat lagi. Berlakulah beberapa peristiwa dalam perjalanan. Jumpa dengan Suraqah, jumpa dengan Ummu Ma'bad. Apa cari ni cerita-cerita ni, Ustaz tak ada nak cerita kepada kamu. Sehingga akhirnya Nabi SAW mengambil masa lebih kurang 8 hari 8 malam, barulah Nabi SAW tiba di Quba. Quba ni ialah kampung di pinggir Madinah. 8 hari bulan. Maknanya perjalanan daripada Mekah nak sampai ke Madinah berapa hari? 8 hari. Orang Arab lu cara mereka kira perjalanan sehari semalam ni lebih kurang 50 km lah ni. Sebab tu jarak antara Mekah nak pergi ke Madinah lebih kurang 400 km. Sampai di Quba, Nabi SAW tiba pada hari Isnin 8 hari bulan Zulhijjah. Nabi duduk di Quba. Bila Nabi duduk di Quba, Nabi bina masjid yang pertama dalam Islam, iaitu masjid apa? Masjid Quba. Siap tu masuk hari Jumaat, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 12 hari bulan Rabiul Awal. Tarikh 12 Rabiul Awal, pagi Jumaat tu, tengah hari sekiranya dekat nak masuk Zuhur dah, baru Nabi bergerak. Diiringi oleh lebih kurang 500 orang sahabat-sahabat daripada Bani An-Najjar mengiringi Nabi masuk ke dalam Madinah yang sebenarnya. Nabi naik unta Nabi Al-Qaswa. Nabi naik sampai tengah jalan, dia duduk tarik unta Nabi. Tinggallah rumah saya, duduklah rumah saya wahai Rasulullah. Nabi kata da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan dia, lepaskan dia, kerana unta aku ini menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampailah tapak Masjid Nabawi yang ada pada hari ini. Unta Nabi itu duduk dah tempat tapak Masjid Nabawi. Kemudian dia bangun balik, dia pusing, kemudian dia patah balik macam duk cari apa nama GPS tu. Cari, dia duduk balik. Kebetulan rumah Nabi SAW, tempat Nabi unta itu berhenti, ialah berhampiran dengan rumah Abu Musa, Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub pun pergi ambil tu beg-beg Nabi, kakai Nabi, bawa pergi rumah dia. Duduklah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan mulai saat itulah Nabi SAW diiringi dalam perjalanan tu dengan laungan apa nama? Nasyid Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada'. Nyanyi lagu tu sambut kedatangan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW ditabalkan menjadi ketua pemerintah di kota suci Madinah Al-Munawwarah dengan persediaan-persediaan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca cerita kisah perang Bu'ath. Macam mana Allah aturkan kedatangan Nabi SAW. Mudah saja orang-orang yang berada di Madinah Al-Munawwarah menerima kedatangan Nabi SAW. Sejak daripada itulah Islam mula makin kuat sehingga akhirnya Islam menjadi sebuah negara
menjadi sebuah pemerintahan yang disegani, digeruni oleh Rom dan Parsi pada ketika itu, sehinggalah sampai pada kita pada hari ini. Alhamdulillah, semuanya bermula daripada peristiwa hijrah yang kita sedang peringati. Jadi Ustaz minta maaf lah kepada kamu semua. Ustaz tak sempatlah nak bercerita tentang peristiwa hijrah itu detail kepada kamu pada malam ini. Cukup sekadar mengingatkan kepada semua anak-anak sekalian, kita kalau kita nak kekuatan umat Islam kemudian, kita kena semua balik pada Islam, bangga dengan ajaran Islam walaupun yang sekecil-kecil perkara, sebab semua yang ada dalam ajaran Islam ni merupakan tunjang kekuatan kepada umat Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.